KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran matematik. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Azman ke studio. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Saya sihat-sihat Alhamdulillah Ria. Okay. Ria macam mana? Ria sihat juga Cikgu, Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini Cikgu, subjeknya kita nak belajar fungsi dan persamaan kuadratik. Tapi sebelum tu Cikgu, tak lengkaplah kalau kita belajar ni tak bersama dengan murid-murid Cikgu. Betul. Mungkin Cikgu nak memperkenalkan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita di Google Meet, silakan. Okey, Ria, hari ini kita bersama 4 orang pelajar daripada SMK Tanjung Chat, Kota Baru, Kelantan. Okey, saya perkenalkan seorang demi seorang. Okey, yang pertama di atas sekali kita ada Adilia. Adilia. Boleh lambai, Adilia. Okey, di sebelahnya pula kita ada Syahzanani Syuki. Okey. Di sebelah bawah ni kita ada Afini. Dan di hujung sana kita ada Aini Suhada. Wow, nampak ceria kesemuanya ya Cikgu. Mungkin cuti sekolah, Jumaat Kelantan. Di Kota Baru pastinya. Okey Cikgu, dan mungkin untuk standard pembelajaran kita pada hari ini bagi subjek untuk hari ini. Pada hari ini, saya akan bersama-sama dengan Ria dan juga anak-anak murid di Google Meet akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu murid ubah. Lebih kepada sukses SPM ini, kita nak menumpukan kepada bagaimana kita menjawab soalan yang berformatkan, berdasarkan format terbaru SPM KSSM, yang mana kita dapati baru-baru ini menjadi isu. Kita tengok ada pelajar terkejut tengok format baru ni. Jadi pada hari ini kita nak kongsi sama-sama berdasarkan pengalaman yang lalu, bagaimana pelajar-pelajar nak buat persediaan untuk menghadapi topik ini supaya pada hari exam sebenarnya nanti dapat menjawab. Walaupun diberilah bagaimana rupa bentuk soalan sekalipun, tetap juga semuanya mudah. Kerana pada saya selalu bersama dengan anak murid saya bahawa untuk berjaya matematik ini satu je mindset kita ialah matematik itu kacau. Ya. Okey, baik Cikgu, dan mungkin objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, alright. Okey, sebelum tu Ria, saya nak kenalkan sikit lagi sekali. Ini sekali lalu orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey, inilah saya sebenarnya, Azman bin Saad. Nama dalam grup kalau jumpa saya Azman Rezeki. Okey, alright, JU kebangsaan. Okey, matematik itu adalah kacang pada saya. Okey, ini sekali lalu pandang pun nampak begitulah. Alright, so objektif saya pada hari ini ialah mudah saja. Yang pertama sekali lah penerangan. Saya nak berikan penerangan bagaimana potensi topik ini dalam perusahaan SPM format baru KSSM. Yang kedua ialah saya nak memastikan pelajar pada hari ini dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan dengan baik dan tepat. Dan yang ketiga ialah murid boleh menyelesaikan masalah melibatkan fungsi dalam satu murid ubah. Sama ada soalan itu biasa atau kebat, kita nak rendah saja hari ini supaya mereka dapat sesuatu yang bermakna dan bermanfaat untuk masa depan mereka lah, khususnya untuk menghadapi perusahaan SPM tahun ini. Murid-murid semua, untuk menjawab topik ini, pertama sekali kita harus mahir apa? Yang pertama sekali kita mesti kenal pasti persamaan kuadratik satu murid ubah. Yang kedua adalah kita mesti mengembangkan satu ungkapan atau persamaan kuadratik. Dan yang ketiga adalah menulis ungkapan ke bentuk am. Ini yang paling penting sekali. Mesti pandai menulis ke bentuk am. Dan yang keempat adalah kita selesaikan. Kita fakturkan, kita menggunakan pemfakturan untuk menyelesaikan. Kita boleh gunakan kalkulator, tetapi kita nak elakkan supaya pelajar mahir dan dapat ilmu matematik tersebut. Jadi ingatan kepada semua pelajar-pelajar Google Meet dan juga di luar sana, imbas kembali. Pastikan anda tahu kenapa sesuatu itu dinamakan sebagai kuadratik satu boleh ubah. First kali syarat ialah mestilah satu huruf dan kuasa tertinggi ialah kuasa 2. Tetapi berhati-hati kerana ada setengahnya nampak macam kuadratik tapi bukan. Contoh begini, X di kuasa 2 di bawah pecahan. So itu bukan kuadratik sebab bila kita naikkan ke atas akan jadi negatif. Itulah hukum indeks. Alright, dan yang ketiga adalah begini, adakah dia kuadratik? Kita tengok pun
Betul lah, betul. Tapi kita kena susun dulu. Pastikan ada yang kuasa 2, yang tak ada kuasa dan yang nombor sahaja. Dan ingatan lagi satu yang penting kali ialah dari segi pemarkahan SPM kita kena tahu. Okey, cikgu-cikgu di sekolah akan kongsi selalu kepada anak-anak murid, pemarkahan ialah yang pertama sekali mesti pandai tulis ke bentuk am. Contoh beginilah, ada kuasa 2, tiada kuasa dan nombor saja. Sama kuasa. Inilah bentuk am. Okey, pastikan ada tu untuk markah yang pertama lah. Okey, yang kedua adalah kita memfakturkan dan pastikan yang kuasa 2 ini sentiasa positif dan sentiasa dalam sebutan yang paling mudah sekali. Alright. Yang kedua adalah pemfakturan. Okey, mesti ada bentuk 2 kurungan dan pastikan kurungan ini tiada pecahan dan tiada perpuluhan. Dan yang ketiga adalah menulis punca jawapannya X berapa, Y berapa. Itu contoh penting lah. Alright. Okey. So contoh kesalahan yang selalu berlaku dalam SPM adalah begini. Ada calon yang selalu buat begini. Okey, ini jawapan tepat begini. Tetapi ada pelajar yang buat dia tulis point 2.5. Okey, ataupun dia bagi bentuk pecahan begini. Okey, bentuk am tidak boleh begini. Dia mesti berbentuk yang nombor integer biasa saja. Okey, kalau buat begini markah hilang satu, rugilah dia kan. Alright. Itu yang penting saya ingat kepada semua pelajar sebelum kita memulakan sesi pelajaran kita pada hari ini. Okey, baik, itulah dia objektif dan juga kemahiran yang perlu ada pada setiap pelajar untuk kita cemerlang dalam mata pelajaran matematik. Kita akan kembali selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot Sukses SPM 2022. Kita nak belajar mata pelajaran matematik dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Azman. Cikgu, mungkin kita boleh teruskan dengan bahagian A pula, silakan. Okey, Bu. Terima kasih, Ria. Alright. Okey. Kita terus pada soalan bahagian A. Soalan bahagian A ni formatnya adalah format soalan bentuk struktur respon terhad, iaitu soalan yang berbentuk topikal dan direct to the point, biasa orang kata gitulah jawapannya, dan markah antara 2 sampai 6. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, kalaulah keluar soalan bentuk begini, alhamdulillah sangat mudah. Kerana apa? Pelajar tahu apa nak dibuat. Sebab apa? Semua dah diberikan. Okey, jadi untuk di sini macam cakap awal tadi, step pertama adalah mesti tulis ke bentuk am, iaitu di sebelah kanannya sama dengan kosong. Jadi di sini apa kita perlu buat? Kita pindahkan yang sebelah kanan ini ke sebelah kiri supaya kanan jadi kosong. Okey, dan berhati-hati dengan simbol. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Ramai pelajar yang selalu tersilap dekat situ. Okey, ini step yang pertama, pastikan ada. Yang kedua, kita kena buat pemfakturan. Okey, kalau di sekolah cikgu kata gunakan kereta sajalah. Tapi saya tak nak supaya pelajar ada ilmu matematik itu. Jadi untuk membuat pemfakturan mudah sangat. Kita lihat yang bahagian 3B kuasa 2 dahulu. Okey, apakah faktor bagi 3B kuasa 2? Ialah 1B darab dengan 3B sahaja. Jadi akan dapat 3B kuasa 2. Jadi kita buat pemfakturan, okey, dapat begini. Begini tu buat begini, ya. Di mana sebelah kanan ini kita akan masukkan nombor yang sebelah kiri sana. Okey, B dan 3B. Dan kita ada 2 pemfakturan. Kita kena pilih salah satu lah. Okey, contoh katakan pelajar ni cuba jaya. Dia menggunakan 1 dengan 10. Okey, pendaraban secara bersilang akan dapat 10B dan 3B. Okey, kemudian untuk menjadikan nak pilih yang mana, okey, tengok. Di situ kita perlukan 13B. Positif. Jadi nak jadikan dia 13, mestilah simbol tambah dan tambah. Okey, tetapi di sini pelajar-pelajar kena berhati-hati kerana simbol di sini akan mengikut simbol di sini. Bila simbol di sini mengikut, apa jadi? 1 darab 10 akan dapat positif 10. Sedangkan soalan kita negatif 10. Jadi ini bermaksud persamaan kita ini tidak betul. Maka kita kenalah cuba lagi sekali dengan gunakan kaedah yang kedua pula, iaitu 2 darab 5. Okey, cara sama, okey, tapi kita gantikan nilai dengan 2 dan 5. Okey, contoh di sinilah kita masukkan pendaraban silang. Okey, dapat 15, okey, dapat 2B. Nak jadikannya positif 13. Mestilah yang besar tolak yang kecil. Jadi di sini akan buat simbol tambah, sini simbol tolak. Dan simbol di sini akan mengikut. Akan mengikut saja. Jadilah juga tambah dan tolak. So di sini didarabkan akan dapat negatif 10. Dan di sini bila darabkan dapat 3B kuasa 2. Okay? Di sini kita buat operasi tambah dan tolak saja. Di sini operasi darab dan darab. So bila ini dah sama di sana semua, maka inilah jawapannya. Cuma berhati-hati dekat situ anak-anak murid semua. Okay? Pendaraban bersilang, tulisnya sebaris. Jadi kotak 2 ini wajib ditunjukkan. Okey, ini kotak kedua, pastikan ada sama dengan kosong. Dan akhir sekali kita pindah-pindahkan. Okey, 3B tolak 2, bila kita pindahkan akan jadi B sama dengan 2/3. Dan B tambah 5 bila kita pindah-pindahkan, dapatlah B ialah negatif 5. Okey, nampak begitu mudah saja. Okey, 3 step ini saja diperlukan untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okey, contoh yang pertama. Seperti contoh yang kedua. Okey,
G tambah 2 kuasa 2 sama dengan 2G tambah 7. Okey, nampak soalan ni macam masih mudah lagi. Okey, oleh sebab masih mudah, saya nak bertanya murid-murid di Google Meet kita, bagaimanakah? Ada tak sesiapa yang boleh mencuba jawab soalan ni? Bagaimana strategi anda untuk menjawab soalan ini? Silakan. Kalau ada sesiapa yang ingin mencuba. Okey, mungkin murid-murid boleh angkat tangan. Sesiapa yang sudah bersedia boleh kongsikan bersama Ria dan juga Cikgu Azman. Boleh? Mereka masih takut-takut, saya bantu je dulu. Okey. Clear, Okey, saya bantu dulu. Okey, saya bantu dulu kali ini. Saya nak minta nanti, saya tunjukkan sedikit step dan saya nak akhir sekali anak-anak murid sini tunjukkan jawapan mereka. Ya. Okey. So, ini di sini. Langkah pertama ialah bila ada kuasa 2, pastikan ada 2 kurungan yang samalah. Kita kembangkan dulu. Okey, kembangkan dulu. Kemudian bila sebaris begini, kita kembangkan lagi yang 2 kurungan tersebut. Okey, kurungan tersebut dapatlah G kuasa 2 tambah 2G tambah 2G tambah 4 dan kita pindahkan sebelah kanan ke sebelah kiri, jadilah negatif 2G dan negatif 7. Berhati-hati dengan simbol positif negatif bila dipindahkan. Okey, kemudian kita susunkan ikut kumpulan masing-masing. G kuasa 2, okey ada G kuasa 2 saja. 2G tolak 2G, tinggallah 2G sahaja dan 4 tolak 7 dapat negatif 3. Okey, sampai sini. Yang ini tiada markah, yang ini tiada markah. Di sini baru ada markah yang pertama, itu bentuk am. Kemudian kita akan gunakan kaedah pemfaktoran. Yang ini sangat mudah lah. Ialah G kuasa 2 tu terhasil daripada G darab G sahaja. Okey, G darab G sahaja, mudah saja. Okey, bila dapat 3 pun sama juga. 1 darab 3 saja. Letak di sini. Okey. Pendalaman silang 8G dengan 3 akan dapat 8G G darab 3 dapat 3G, G darab 1 dapat G. Nak jadikan di sini positif 2G, maka mestilah yang besar tolak yang kecil. Okey, dan diikutlah sekali. Okey, diikut sekali, maka dapatlah jawapan yang di sini jadi negatif 3. Okey, dah mengikut di situ dah. Okey, dan G darab G dapat G kuasa 2. Okey, seterusnya. Okey, jangan lupa step yang kedua, okey, iaitu tulislah bentuk pemfaktoran, darabnya silang, tulisnya sekali, sebaris begitu. Okey, pastikan. Okey, dan sama dengan kosong tu wajib ada. Dan seterusnya, ini saya tanya anak murid kita. Apakah jawapan selepas kita buat pembuatan tersebut? Boleh tunjukkan tak jawapan anda semua? Biar satu Malaysia tengok jawapan anda. Betul ataupun tidak. Silakan. Okey. Cikgu nak pilih seorang ke? Kita bagi keempat-empat bagi peluang Okey, untuk tunjuk jawapan. Tunjukkan jawapan akhir ya, Cikgu. Ya. Okey. Boleh angkat kertas. Okey, Adila sudah menunjukkan jawapannya. G1, G negatif 3. Okey. Aini Suhada. Okey, terlindung sedikit, tak berapa nampak. Sorry. Okey, alright. Okey. Okey, jawapan akhir. Okey, Aini sudah nampak. Okey, alright. Kemudian Sazani Suki. Okey, alright. Saya nak, okey, terima kasih kepada semua. Okey, saya minta Sazani tunjukkan jawapan anda. Sazani tunjukkan jawapan anda. Syazani boleh tunjukkan sekali lagi? Satu kesilapan di sini Sazani lakukan ialah dia tidak membuat jawapan akhir tu. Okey, G tolak 1, G tambah 3, dia tak buat simbol sama dengan kosong. Jadi hilang markah kata Sazani ya. Okey, berhati-hati. Alright. Okey, so selepas ini kita buka kurungan. Kurungan pertama G tolak 1. Bila kita kembangkan, bila kita hilangkan tanda negatif, jadilah positif. Jadi G tambah 1 untuk yang pertama. Dan yang kedua apabila G tambah 3, maka akan jadi jawapan G tolak 3. Simbol dia bertukar saja. Okey. Alright. Okey, sekarang kita pergi soalan yang ketiga. Okey, sudah 2 contoh saya berikan kepada mereka semua. Untuk yang ketiga ini saya nak mereka cuba selesaikan. Okey. Ada tak sesiapa yang nak mencuba jawab? Bagaimana strategi anda untuk jawab soalan ini? Okay, silakan. Okey, mungkin kita boleh pilih, Cikgu. Okey, ada yang angkat tangan. Okey, Afini angkat tangan. Okey, silakan Afini. Afini, silakan. Saya akan pindahkan tempat ke sebelah kanan dan kembangkan yang di atas. Okey, sama saya sudah fikirkanlah. Bagus. Seterusnya Afini. Kemudian saya susun menjadi bentuk am. Okey. Okey. Seterusnya Afini. Afini. Okey, alright. Okey, seterusnya Afini. Terima kasih Afini ya. Okay, terima kasih. Okey, Afini nampak dia punya ID tu dah nampak. Okey. Jadi terima kasih Afini. Okey, cikgu sambung seterusnya. Okey, selepas dah tulis ke bentuk am ini, pastikan kita mahir untuk memfakturkan.
Kalau tidak, rugilah. Di sini dah dapat 1 markah di sini, 1 markah baru dapat 1 markah. Langkah yang cakap tadi. Okey, pemfaktoran. Okey, oleh sebab 6P. Kita ada 6P ni, faktor bagi 6P lah 1/6 dengan 2/3. Kita ada 2 pilihan. Okey, jadi di sini kita kena banyak cuba jaya lah. Okey, cuba jaya kan. Jadi, kita ambil lah dulu 2P, 3P. Saya ambil. Kenapa saya ambil 2P, 3P? Saya nampak macam nombor ini macam dekat-dekat je dengan 20 nanti. Okey, untuk 20 pula, kita memerlukan faktor bagi 20 ada banyak, iaitu 1 kali 20, okey, 2 kali 10 dan juga 4 kali 5. Ada 3 faktor yang kita boleh gunakan. Okey, jadi kita kena gunakanlah. Okey, contoh saya ambil 5 dengan 4. Okey, kita ada banyak ya. Kita boleh gunakan dari cuba jaya. Okey, alright. Contoh ni saya cakap tadi, pendarabannya secara bersilang. Okey, jadi 2P darab 4 akan dapat 8P. Okey, 3P darab 5 akan dapat 15P. Di sinilah pelajar kena berhati-hati untuk melihat di sini, pastikan ikut jawapan kita, iaitu kita nak negatif 7P. Okey, kalau negatif 7P, kita kena ingat, bila negatif, misalnya yang besar tu simbol negatif, yang kecil simbol positif. Supaya dapat negatif. Dan di sini akan ikut simbolnya. Okey, negatif, positif akan dapat negatif 20. Sama macam soalan kita. Dah hujung sana macam biasalah, 2P, 3P akan dapat 6P kuasa 2. Okey, alright. So di sini biasanya Ria, dan anak-anak murid semua, cikgu-cikgu dekat sekolah memang akan ajar menggunakan kalkulator semata-mata. Okey, jadi kalau boleh kita faham guna kalkulator dan kita faham juga guna kaedah pemfaktoran macam biasa ni. Supaya kita lebih mahir dan kita sukalah benda ni. Okey, dan jangan lupa ya anak-anak semua, murid-murid semua, pastikan pendaraban secara bersilang dan tulisnya sebaris. Okey, sebaris. Ada pelajar suka buat yang bersilang juga. Itu tak betul. Okey, dan di sini dapat 2P tolak 5 dan 3P tambah 4. Okey, cuma di sini kena berhati-hati. Okey, bila kita tulis bentuk begini, kena berhati-hati. Ada pelajar tersilap pindah. Okey, alright. So untuk 2P tolak 5 ini, bila kita pindahkan, first kali pindah sini akan jadi positif 5. Dan untuk hilangkan 2 ni, kita bahagi 2, bahagi 2. Okey, bila ada bentuk nombor di depan ada, di belakang ada, dia mesti bentuk pecahan. Okey, jadi jawapan pertama tu akan jadi 5/2. Okey, simbol bentuk aja. Negatif, positif. Positif, negatif. Dan pelajar juga boleh buat secara bentuk pecahan ataupun bentuk perpuluhan, jawapannya diterima. Cuma dalam kurungan ni pastikan tidak ada pecahan dan juga tidak ada perpuluhan di sini. Paling penting. Okey, kita tengok pula soalan yang keempat. Okey, soalan keempat. Nampak masih mudah lagi, tetapi dia nampak macam kiri kanan ada pecahan ni. Macam tu nak buat. So, yang ini ingat kepala kita mudah je. Contoh kita buat. Okey, 1/2 sama dengan 1/B. Okey. Bagaimana macam nilai B? Pastikan kita ingat darab silang atas bawah. Itu yang keluar dia. Okey. So kita darab silang atas dan bawah. Okey. Begini. Okey. Yang ini pergi naik ke atas sana. Ini naik ke atas sini. Kemudian kita kembang macam biasa. Okey. Kembangkan macam biasa. Okey. Pastikan. Saya cukup takut kalau murid-murid tersilap dengan simbol lah. Simbol. Terutama bahagian nak memindahkan. Okey. Memindahkan. Untuk pindah ni pun kita kena tahu juga. Kadang-kadang pelajar ni dia pindahkan silap. Okey. Cuma ingatkan, okey. Tengok yang kuasa 2 tu. Pastikan yang kuasa 2 ni sentiasa positif. Okey, jadi di sini sebelah kiri tu dia sudah positif, maka yang sebelah kanan tu pindah ke sebelah kiri. Andai kata yang kuasa 2 tu ada sebelah kanan, okey. Jadi yang kiri pindah. Okey, kena hati-hati guys tu, takut silap. Okey, kemudian dah sampai sini. Ingat nampak sebuah color macam-macam ni. Ada hijau, ada kuning. Yang kuning itulah yang akan memberikan markah yang pertama buat anak murid-murid semua. Okey, selagi tak ada yang kuning tu, bentuk am ni, markah tidak ada. Walaupun panjang mana kita buat soalan. Okey, jadi berhati-hati. Jadi di sini, okey, kita boleh gunakan kaedah pemfaktoran tadi. Okey, untuk contoh seperti tunjuk kat situ, X. X betul lah. Okey, untuk dapatkan 28, dia ada 1 kali 28. Okey, kemudian kita ada 2 kali dengan 14. Kita ada 7 kali 4. Okey, yang mana kita nak pilih? Kita mesti pilih yang manakah memberikan jawapan bila kita tambah ataupun tolak akan dapat yang sama dengan 3 tu. Jadi yang ini bila tambah dapat 29. Tak boleh lah. Tolak 7 memang tak boleh pakai. Okey. Yang ini tambah dapat 16, tolak dapat 12. Tak boleh pakai juga. Yang ini bila tambah dapat 11, bila tolak dapat 3. Okey, ada nombor 3 situ. So kita akan gunakan tu. Gunakan 7 dengan 4. Terbalik tak apa, tak ada salah. Okey. Darab silang. Okey, X kali 4, 4X. Okey, selajukan sikit. X kali 7 dapat 7X. Okey. Apa simbol nak guna? Jawapan kita nak positif 3. Mestilah yang besar positif, yang kecil negatif dan selesaikan. Okey, ini ikut simbol. Ikut simbol, maka akan dapat itu 8. Lepas tu X kuasa 2. Itu. Darabkan selari begini.
Okey. Jawapan akhirnya positif jadilah negatif. Negatif jadilah positif. Okey, selesai. Begitu mudah untuk dapatkan markah kalau masuk bahagian A ini. Okey, baiklah. Penerangan yang cukup jelas oleh Cikgu Azman pastinya untuk murid-murid macam mana cara untuk menjawab bahagian A dengan begitu baik sekali. Kita akan berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran matematik. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Azman. Baik Cikgu, kita nak teruskan dengan bahagian B pula, silakan. Okey, baik Ria. Okey, murid-murid di Google Meet juga di luar sana. Okey, kita sambung dengan bahagian B. Okey, bahagian B ini format SPM baharu ialah soalan untuk respon berstruktur. Okey, dan dia punya markah minima adalah 7, maksima adalah 12. Jadi banyak markah. Jadi bahagian B ni dia akan pecah pada soalan A dan B lah. Biasanya begitu. Okey? Alright. Tengok contoh. Alright. Raja menunjukkan sebuah bingkai gambar yang ditempah oleh Puan Zakia. Okey? Soalan A. Ungkap perimeter P. Bingkai itu dah sebutan X. Okey, soalan hanya meminta ungkapkan perimeter. So sambil kita baca soalan, kita dah ada dalam mindset kita dah. Itu perimeter apa dia. Okey? Jadi pelajar mesti tahu. Alright. So di sini langkah pertama kita ialah kita keluarkan maklumat. Okey, maklumkan di sini apa dia? Okey, yang pertama sekali ialah panjangnya diberi iaitu 2x kuasa 2 tambah 3. Okey, yang kedua lebar pun diberi iaitu 4x tolak 5 cm. Dan soalan minta hitung perimeter, ungkap perimeter. Jadi bila sebut perimeter mestilah ada hasil tambah 2 yang panjang tambah dengan 2 yang lebar. Okey, itulah perimeter. Ada pelajar yang fikirkan perimeter ni ialah masih lagi panjang dan lebar. Ini adalah luas. Jadi pastikan pelajar mahir tentang konsep asas ni lah. Okey. Jadi kita pun tahu 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. So, just masukkan maklumat. Masukkan maklumat saja. Okey. Di situ. Maka P. Perimeter kena guna huruf P sebab soalan minta P sama dengan 2 kali panjang 2x kuasa 2 tambah 3 tambah dengan 2 darab lebar 2 kali dengan 4x kuasa 5. Okey. Di situ ada 2 kurungan. Okey. Jadi kita pun kena kembangkan, buka kurungan tersebut. Jadi darab masukkan ke dalamnya lah. Jadi 2 darab 2x kuasa 2, okey. 2 darab dengan 3, ya, kemudian 2 darab dengan 4 dan juga 2 darab 5. Semua kita kembangkan masuk. Okey, kemudian dapat begitu. Dan di sini masih lagi belum selesai lagi kerana di sini adanya 6 dan adanya 10. Boleh digrupkan lagi, dikumpulkan lagi. Jadi 4x kuasa 2, kemudian tambah 8x dan juga 6 tolak 10 akan dapat negatif 10. Di sini selalu pelajar yang buat mistake lah. Okey, jadi berhati-hati dengan simbol positif negatif. Okey, sampai di sini. Okey, sampai sini maka selesailah tugasan kita. Yang pertama itu ungkapkan perimeter P. Mesti ditunjukkan adanya kuasa 2, tiada kurungan apa semua. Ini adalah lengkap jawapannya sampai sini. Okey, alright. Satu markah saja. Maksudnya working ini, jalan kerja ni tak tunjuk pun tak apa sebenarnya. Tetapi kalau tak tunjuk, bagaimana dapat yang kuning ini? Jadi nak tak terpaksalah tunjukkan juga. Tetapi tiada markah diberikan. Okey. Kemudian B. Okey, B. Diberi perimeter seluruh bingkai lah 188. Hitung beza dalam cm panjang dan lebar potret itu. Okey. Soalan minta ialah perimeter ialah 188. Diberikan maklumat perimeter. Okey. Perimeter tadi ialah P. Itu kita keluarkan maklumat. Jadi, langkah pertama kita adalah susun balik yang tadi. Ambil jawapan A tadi. Cuma tambah gantikan P dengan 188 soalan tadi. Okey. So untuk mencari beza panjang lebar ni kena tahu dulu berapa panjangnya berapa lebarnya. Okey, jadi di sini stepnya macam kita buat yang di bahagian contoh soalan bahagian A tadi. Okey, cari sampai dapat X tu berapa. Maka step pertama tadi mesti susun jadi bentuk arm. Okey, jadi di sini oleh sebab sebelah kanan ni ada X kuasa 2 positif, maka yang 188 lah kita pindah sebelah kiri. Okey, alright. So kita pindah sebelah kiri, jadilah negatif 4 ditolak dengan 188, maka jadilah 192 negatif. Okey, kemudian anak-anak murid semua, okey, sampai sini kita mesti pandai pemfaktoran. Cuma tadi saya ingatkan, jawapan kita mesti dalam bentuk sebutan yang paling mudah sekali. Di sini ada 4, ada 8, 192. Boleh dipermudahkan lagi dengan sifir 4. Jadi di sini pelajaran mahir. Jadi dikecilkan akan jadi X tambah dengan 2X tolak 48 sama kosong. Di sini baru mudah sekali. Okey, dan pemfaktoran bersilang kita buat. Okey,
Di sini mestilah X dengan X lah, tak ada masalah lain. Okey, di sini untuk 48, 1 dengan 48, okey, 2 dengan 24, okey, dan seterusnya lagi. Okey, jadi dekat sini kita ada lagi 3 kali dengan 16 dan juga 8 kali 6. Okey, ada 4. Yang mana nak pilih? Kita pilih yang inilah. Sebab 8 dengan 6 ni bila tolak boleh dapat 2. So kita ganti letak sini. Okey, darab silang macam biasa. Okey, dapatlah 8X dan 6X. Untuk jadikan dekat sini positif 2, mestilah yang besar tolak yang kecil. Kemudian ikut sahaja. Okey, bila ikut sahaja, ini akan dapat negatif positif, dapat negatif 48, okey, hujung sana. Dan tulis semula dekat situ sampai dapat step yang kedua tu, iaitu kurungan 2 tu. Dan jangan lupa selesaikan. Okey, selesaikan sampai dapat nilai X tu berapa. Okey. Cuma di sini kenapa sulit abaikan? Kenapa sulit abaikan? Kerana ukuran panjang dan lebar tidak boleh ada simbol negatif. Okey, tak ada panjang pokok negatif. Okey, jadi kita ambil yang positif saja. Okey, ada calon berhenti sampai sini. Dia kata selesai dah. Ini yang silapnya, sebabnya soalan bukan minta cari nilai X. Soalan minta cari beza panjang dan lebar. Okey, jadi kena hati-hati sebab unsur kebat dia penting. Okey, jadi panjangnya ya inilah. Gantikan X dengan 6. Gantikan X dengan 6, ini untuk panjang dan untuk lebar. Okey, tolakkan sebab soalan minta beza. Barulah dapat jawapannya akhir sekali 56 cm. Okey, baru selesai soalan ini. Okey. Tengok contoh yang kedua. Boleh faham semua yang anak-anak dekat Google Meet? Boleh. Okey. Tengok contoh yang kedua. Okey, nampak panjang lah, saya bercakap banyak, saya penat bercakap. Nak minta pelajar bacakan soalan untuk rakan lain dan kita akan sambung lagi selepas ni. Sambung lagi latihan kita. Okey? Minta pelajar bacakan. Okey, Adalia, silakan. Tolong bacakan soalan, Adalia. Kos bagi suatu program lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur ialah RM5,400 untuk tujuan pembayaran sewaan sebuah bas dan tiket kemasukan ke beberapa lokasi lawatan. Apabila 9 peserta telah membatalkan penyertaan di saat akhir, setiap peserta yang mengikuti rombongan itu terpaksa menanggung tambahan kos sebanyak RM30. Hitung kos asal dalam RM bagi seorang peserta yang mengikuti program tersebut. Okey, terima kasih Adalia. Okey, ada pelajar ya nampak ayat panjang, kepala dia kata soalan kebat, susah dan aku tinggal. Biasa gitu. Jadi jangan buat begitu. Kita cuba cari keyword-keyword di sini. Okay. Kata kunci di sini ialah kos lawatan tersebut ialah RM5,400. Itu pertama, info. Yang kedua dia kata, bila pergi satu bas, penuhnya berapa orang? Okey. Oleh sebab dia tak bagi tahu apa huruf kita gunakan, okey, kita boleh guna sebarang huruf. Okey, saya guna huruf yang berkaitan, senang. Iaitu tentang P untuk peserta. Senang saya gunakan. Okey, dan juga K untuk kos. Kita boleh guna sebarang huruf ya. Okey. Kemudian untuk dapatkan 5,400 itu, mestilah jumlah peserta darab dengan jumlah kos. Dapatlah 5,400. Okey, itu yang pertama. Tetapi dekat sini soalan minta apa? Soalan minta hitung kos asal. Nak cari kos asal, nak cari K ni. Maka bila cari K ni dan soalan beritahu tadi, bila 9 orang peserta membatalkan, maksudnya peserta asal P berkurang 9 orang. Bila berkurang 9, kos pula bertambah sebanyak RM30. Jadi pastikan anda mahir untuk menukar ayat bahasa ke ayat matematik ini. Okey? Kemudian walaupun begini, hasil darab mereka tetap juga dapat 5,400. Ikut soalan asal tu. Okey itu. Alright? Dan seterusnya, seterusnya apa kita nak buat? Kembangkan dulu. Di sini ada pelajar risau. Sebab apa? Sebab ada huruf P, okey. Tadi kita kata satu huruf saja, tak kena ada dua. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, kita kembangkan dulu. Okey, kita kembangkan dulu. Cuma oleh sebab soalan minta cari nilai kos tadi, kita jadikan P sebagai perkara rumus supaya bila kita selesaikan nanti P ni akan hilang. Okey? Alright, so kita selesaikan. Kembangkan yang kedua tadi tu. P darab K dapat PK, okey, darab-darab semua ni saya anggap kamu semua mahir lah. Okey, kembang-kembangkan dapat begini. Okey, dan hujung sana kita nampak ada PK. Okey, di sini ada PK. Jadi PK ada kat atas ni. PK. Ganti terus. PK sama dengan 5400. Okey, asalkan nampak P sahaja, okey, tukar dengan nombor yang ini. Okey, selesaikan. Kemudian kita akan memindahkan. Okey, pindahkan 5,400 sebelah kiri ke sebelah kanan. Habis sebab
kiri kanan sama nilai. Okey, kemudian kita hilangkan K, semua ni kita darabkan dengan K. Okey, jadi kat sini darabkan akan jadi K akan jadi 9K kuasa 2, 270K. Sini habis sebab kita tadi kita dah pindahkan. Okey, dah habis kat situ. Alright. Kemudian kita susun. Oleh sebab 9K itu negatif, maka jadi positif. Maka yang sebelah kiri itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, bila pindah ke sebelah kanan, jadilah positif. Di sini pun sama dengan tadi cakap. Berhati-hati sebab yang ini sekali pandang nampak macam boleh dipermudahkan lagi. Dengan sifir 9 contohnya, kita nampak. Okey, ataupun sifir 3. Kita kena test tengoklah. Okey, di sini saya pindah kecilkan dengan sifir 9. Jadi, inilah yang paling mudah sekali. Okey, alright. Kemudian sampai sini, kerja kita jadi senang. Hanya perlu fakturkan sahaja, okey, dan selesaikan. Okey, alright. Dan sama juga macam kes tadi, bila ada negatif, tulis abaikan kerana apa? Kos tak boleh negatif. Okey, alright. Dan selesaikan itu. Okey, dapat dan K-nya adalah RM120. Okey. Boleh faham ya anak-anak semua ya? Murid-murid semua boleh faham? Okey, bagus. Sekarang nak tengok faham tak faham ni, kita pergi tengok contoh yang ketiga. Okey, yang ni sekarang saya minta murid-murid untuk mencuba jawab ni. Okey, kalau boleh. Kalau boleh ya, nak cuba jawab. Okey, tengok contoh soalan. Okey, lagi sekali saya nak minta seorang pelajar baca. Tapi kali ini dia baca dan dia terangkan apakah strategi dia. Okey. Okey, silakan. Yang nak bacakan? Okey, kita ada Aini. Adik Aini, silakan. Raja menunjukkan satu iklan berkenaan harga bagi sepasang jersey yang dijual secara dalam talian dan semua urusan penghantaran adalah secara pos. Marilyn membeli 4 sepasang jersey yang sama saiz untuk kegunaan pasukan bola badan sekolahnya. Jika dia membayar sejumlah RM300 untuk kos keseluruhan pembelian jersey itu, hitung harga dalam RM bagi sepasang jersey itu. Apa yang saya faham daripada soalan menunjukkan Marilyn membeli 4X sepasang jersey pada harga RM5X talak 2 sepasang dan perlu menanggung RM12 kos pos dengan jumlah bayaran RM300. Okey, terima kasih Ainil Suhada ya. Okey, dia dapat baca dengan lancar, dengan laju dan dia nampak apa yang akan perlu dilakukan. Iaitu dia tahu itu dia cikgu tersebut, Marilyn lah, cikgu lah sebab dia tahu pasukan belajar di sekolahnya. Okey, Marilyn membeli 4X pasang baju dan harga sepasangnya ini. Dan dia kata tadi perlu menanggung kos pos kerana semua urusan adalah secara pos. Okey, jadi tuliskan. Dia bayar sebanyak 400-nya. Okey, beli 4X pasang, kemudian harga sepasang sekian-sekian dan perlu menanggung kos pos, jumlah bayarannya adalah sebanyak RM300. Jadi, kemahiran menulis ke ayat matematik sangat penting. Okey, kemudian kita tulis begitu, kerja pun menjadi senang. Okey, kita kembang-kembangkan, okey, kita susun-susunkan, pastikan menjadi bentuk am. Okey, alright. So kembang-kembangkan, dapat begitu. Okey, sekali kita pandang nampak macam masih boleh dipermudahkan lagi dengan sifir 2 paling kurang lah. Okey, sebab semua nombor genap. Jadi kita kembang-kembangkan dapat begini. Ini saya kecilkan dengan sifir 4. Okey, sampai sini dah kecil dah. Maka kita pun buat pemfaktoran bersilang tu dan dapat jawapan. Okey, dari sini jawapannya, saya lajukan jawapan ni. Okey, dapat begini. Sama juga, abaikan kerana nilai kos tidak boleh negatif. Okey, alright, kemudian selesaikan, dapat jawapan. Sepasangnya adalah RM8. Ada pelajar terhenti kat sini. Okey, dia fikir selesai. Hati-hati sebab kerana soalan minta kata hitung harga sepasang. Ini baru nilai X. Soalan minta sepasang. Okey, jadi pastikan dapat sampai sini. Baru dapat markah penuh. Okey, dan soalan A dah selesai. Kita tengok soalan B pula. Okey, B pula kata, ini soalan kebat aras rendah, iaitu Puan Marilyn ni dia buat tambahan lagi. Bila mana tak cukup lah kot agaknya. Okey, dia beli lagi 10 pasang. Dan dia bayar dengan menggunakan 2 keping wang kertas RM100. Dia kena hati-hati. Ada pelajar dia nampak 100. Dia pun fikirkan RM18 darab dengan 10. Okey, hati-hati itu. Sebab soalan kata dia membayar dengan 2 keping wang kertas. Jadi penulisan itu sangat penting. Okey, dan selesaikan macam biasa. Akhirnya dapat jawapan, bakinya adalah RM20. Okey. Alright. Baik, itulah dia contoh soalan dan cara untuk murid-murid menjawab bagi bahagian B. Ingat cikgu pesan tu, jangan silap langkah. Okey, kita berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran matematik. Kalau tadi kita dah belajar bahagian A, bahagian B dan sekarang apa kata Cikgu Azman, kita teruskan pula untuk kertas satu objektif. Silakan. Okey, terima kasih kepada Ria lagi sekali dan anak di Google Meet sana dan murid-murid di luar sana. Okey, tak molek kalau kita bincang kertas dua saja. Okey, kita bincang juga kertas satu sedikit sebanyak. Okey, cuma masa nak menekan sini lah, kertas dua ni dia ada bahagian A, B dan C lah. Okay, jadi kita hanya bincang tadi bahagian A dan B saja. Kenapa? Sebab bahagian C ni dia merangkumi A dan B. Dia combine sekali. Okey? Alright. Okay. Jadi sekarang kita sambung dengan menjawab soalan kertas satu objektif. Ada pelajar kertas satu ni dia tak fikir mudah dah. Dia fikir senang je. Tembak semua. Okey? Jadi sangat merugikan. Okey? Ini antara tajuk yang mana sangat mudah kita nak skor markah. Okey, nak skor markah. Kadang-kadang kita tengok pun tahu jawapan. Okey. Tengok contoh soalan nombor 1. Okey, rajah menunjukkan graf yang diwakili oleh suatu fungsi kuadratik. Okey, nyatakan persamaan simetri bagi graf itu. Clue sini ialah dia mahu kita mencari persamaan simetri. Apa dia persamaan simetri ni? Kalau dia ingat tak apa dia persamaan simetri? Agak-agak boleh ingat tak simetri? Apa kata kita tanya murid-murid Cikgu? Apa itu Takut persamaan mereka. simetri? Okay, alright. Apakah itu persamaan simetri? Simetri. Apa itu simetri? Agak-agak siapa boleh cuba? Boleh kita tanya Syazana, Cikgu. Apakah itu persamaan simetri, Syazana? Okey. Garisan tengah. Okey, alright. Garisan tengah. Okey, terima kasih Sazanani. Okey, garisan tengah. Okey, simetri, tengah-tengah kita. Jadi kalau tengok dekat sini, tengah-tengah dekat sinilah. Sini. Okey, nampak mudah je. Okey, yang penting kita tahu apa itu simetri. Okey, so simetri tengah kita kata. Oleh sebab dia potong sini, potongnya pada paksi X. Masih jawapannya X. Jadi C dan D confirm salah-salah. Tinggal A dengan B saja. Clue lagi satu yang saya nak bagi mudah ialah tengok sini. Potongnya di sebelah kanan. Okey, bila kanan jawapan mesti positif. Okey, sini negatif. Nampak dah? Tak perlu fikir banyak-banyak pun dah tahu dah jawapan. Itu B jawapannya. Okey, tapi kalau kita nak kira juga boleh. Itu kita buat garisan nombor. Kat sini kita buat garisan nombor. Okey, negatif 2 nya negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitulah. Okey, ambil tengah. Sebab ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini tengah dia. Apa nombor kat sini? 2. Senang saja. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, tengok pula contoh yang kedua. Okey, yang lebih mudah lagi, tengok contoh yang kedua. Okey, yang manakah antara pernyataan berikut adalah tidak benar tentang maklumat diberikan? Soalan mintalah yang tidak benar. Okey, tidak benar. Okey, cikgu ada membuat analisis. Kalau soalan bentuk begini, biasa dengan soalan kata tanya yang manakah yang benar, yang tidak benar. Biasanya nombor 1 ni confirm jawapan tak bukan. Itu biasa analisis saya buatlah. Okey, alright. Kita tengok sekali dulu. Okey, apabila umur Nadia, okey, didarabkan dengan umur Nadia lagi sekali, kemudian ditolak dengan 10 kali umur Nadia. Yang sini ialah paling penting awak faham tentang ayat tu. Okey, tapi sekali saya pandang nampak ginilah, nampak gini kan. Okey, first saya nampak yang ni tidak benar ni. Sebab apa? Sebab nanti bila naik ke atas nanti sini X, sini X2, akan di X3. Confirm akan di X kuasa 3. Dah confirm dia bukan kuadratik. Okey, tapi dia betul tak benar. Jadi jawapan ni betul. Cuma tinggal ini lagi. Okey, umur Nadia. Okey, katakan X. Didarab dengan umur Nadia lagi sekali. Maksudnya X darab X. Umur Nadia X, darab dengan umur Nadia lagi sekali, akan jadi X kuasa 2. Betul. Kemudian ditolak dengan 10 kali umur Nadia. Betul juga. Okey, hasilnya adalah 96. Okey, ini betul. Alright. Yang kedua, jisim Sofia kurang 5 kilogram berbanding abangnya. Katakan umur abangnya ialah X, maka tolak sikit 5, maka dapatlah umur Nadia. Okey, kemudian sama dengan jisim purata. Okey, purata jisim kawan-kawannya itu 60. Okey, alright. So di sini kita tahu hasil darab jisim Sofia. Okey, Sofia yang ini Sofia. Okey, sini Sofia. Hasil darab dengan abangnya. Jadi abang kat depan sini. Jadi sepatutnya kita tulis tu X darab dengan X tolak 5. Okey, ini umur abang dia, umur dia sama dengan 60 sepatutnya. Tapi dia pindahkan. Bagi X sini, bagi X sini. Dapatlah bentuk gini, samalah.
Jadi ini pun betul juga. Jadi kalau ini betul, ini betul, dah tinggal inilah yang tak betul. Sebab apa tak betul? Kita kata orang ada maklumat di sini yang tak boleh dibuat nanti. Okey, alright. Okey, ini soalan nombor 2. Okey. Tengok pula soalan nombor 3. Okey, kali ni saya cuba juga Saya cuba tanya anak-anak murid semua. Okey, soalan nombor 3. Tuliskan X tolak 4 kuasa 2 sama 12 dalam bentuk am. Soalan minta begini sahaja. Okey. So saya tanya lagi sekali anak murid kita, kalaulah ini soalan objektif, agak-agak kamulah apakah strategi yang kamu akan gunakan? Siapa nak cuba? Bagi pandangan. Okey. Bagaimana untuk menjawab soalan ni? Ada nak cuba-cuba bagi pandangan? Okey. Kalau ini soalan cikgu saya akan buat begini. Ada nak cuba-cuba nak share jawapan gitu? Okey, keluarnya lah bentuk am. Kita ada banyak jawapan ni. Yang satu. Cikgu nak pilih siapa tu cikgu? Boleh bantu kita pada hari ini? Kita bagi peluang lah. Siapa-siapa nak cuba dulu. Boleh angkat tangan. Cepat. Selesaikan. Tuliskan X tolak 4 kuasa 2. Okey. Kita ada Adalia nak cuba. Okey, Adalia cubakan. Kena kembangkan. Okey, alright. Okey, Adalia kata kena kembangkan sebab dia nampak di sini adanya X tolak 4 kuasa 2. Okey, pandai. Tapi untuk kita menjimatkan masa Adalia. Dan murid-murid semua ya. Untuk jimatkan masa, kita harus smart. Okey, jadi negatif 4 itu, okey, bila kita kuasa 2 kan, akan dapat positif 16. Itu kita cepatkan jawapan kita. Okey, kemudian sama dengan sebelah kanan tadi 12. Okey? Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan, sebelah kiri akan jadi 16 tolak 12. Akan jadi 4. Okey. Jadi kita tak perlu nak kira semua sekali. Okey, kita kena smart, bijak, okey, untuk mempercepatkan. Kerana kertas satu ini, setiap satu soalan jangan lebih daripada 3 minit. Kalau lebih ni apa jadi? Risiko tidak cukup masa. Okey? Jadi isi keluarnya lah. Nombor di hujungnya mesti 4. So ini dah memang salah lah. Ini dah memang salah. Tinggal 2 lagi. Cuma kat sini kena berhati-hati dengan simbol. Okey, simbol jadi 16 tolak 12 akan jadi negatif 4. Ini jawapan yang C tu lah. Ada pelajar tersilap buat, dia pindah ke sini, dia fikir ini positif, dia pun buat positif juga. Jadi 28 sini. Itu dia pilih jawapan B tu. Okey? So kena hati-hati kat situ. Jadi murid-murid semua, okey, di studio, okey, di Google Meet, di luar sana, kena ingat betul-betul tentang topik ini. Okey. Jadi ni kalau kita buat betul-betul beginilah. Tapi kita saja tadi cara memantaskan jawapan kita. Okey. Ria dan juga anak-anak murid semua, okey, sedikit saya nak kongsi hari inilah. Okey. Tentang ini. Isu ni ya. Ramai cikgu-cikgu di sekolah mengajar cara gunakan kalkulator. Okey. Cari jawapan gunakan kalkulator. Sebenarnya kalkulator inilah hanya untuk semak jawapan saja. Okey. Jadi saya kongsi kat sini, okey, anak-anak semua pun dah tahu. Okey. Pertama kali saya dapat bentuk am. Okey. Yang kedua kali ialah kena tahu A itu merujuk pada apa, B itu apa dan C itu apa. Kemudian kita guna kalkulator. Kalkulator tak kisah. Casio ke Olympia ke apa tak kisah. Okey, pastikan kita tekan mod 3 kali EQN nombor 1 dan pastikan tekan cari anonim, tekan sebelah kanan. Cari perkataan degree dan masukkan nombor 2. Kemudian masukkan nilai. Ikutlah kalkulator akan minta A, B dan C. Okey, masukkan dan kalkulator akan bagi. Kalkulator akan bagi jawapan dahulu. Jadi untuk step markah kita, pertama sekali ialah bentuk am, yang kedua adalah bentuk kurungan. Okey, bentuk kurungan. Okey, jawapan ini di hujung sekali ya. Alright. Dan sebelum jawapan tersebut, letaklah kurungan. Letak kurungan kat situ. Okey? Alright. Dan ingat, kalau jawapan negatif, kurungan mesti jadi positif. Kalau jawapan positif, kurungan mesti negatif. Okey? Dan inilah step yang kita kena buat. 1, 2 dan 3. Okey, ada pelajar yang buat dia letak ini dekat atas. Ini letak di bawah. Dah rugi. Hilang markah 2. Okey, jadi murid-murid semua berhati-hati semasa menjawab kerana topik ini adalah topik yang sangat menarik dan sangat mudah untuk kita dapat markah dalam exam sama ada sekolah, dekat sekolah, trial ataupun SPM. Okey. Okey. Alright. Baiklah cikgu, dah mungkin kita dah sampai ke penghujung ni. Boleh cikgu bagi rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, yang pertama sekali ya, saya nak beritahu murid kena tahu. Okey, murid kena tahu ya tentang bagaimana untuk menentukan satu sama itu adalah kuadratik ataupun bukan. Kuasanya 2. Okey, positif. Yang kedua adalah tulis pertama itu dalam bentuk am. Mesti tulis dalam bentuk am. Yang ketiga adalah buat pemfaktoran. Ada 2 kurungan itu. Wajib penting. Dan yang keempat adalah tulislah jawapan akhir itu.
Okey, pastikan jangan lupa tentang simbol positif negatif. Itu ingatan saya. Okey, baiklah. Itulah dia. Hari ini kita dah pun belajar matematik untuk sukses SPM 2022 yang pastinya murid-murid sudah pun menguasai hari ini, cikgu, teknik untuk menjawab bahagian A, bahagian B dan juga kertas satu objektif. Terima kasih Cikgu Azman. Sama-sama. Dan ingat pesan cikgu, matematik tu kacang je. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye-bye. Didik TV KPM